Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 888. Pada kes kali ini, kita akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai kes gangguan seksual di tempat kerja. Gangguan seksual adalah salah satu perkara yang tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang individu terhadap seseorang individu yang lain. Kebiasaannya, perlakuan ini dilakukan oleh individu yang lebih berkuasa dan yang mengalami ketidaksejahteraan psikologi. Kelompok ini biasanya mengalami permasalahan hidup, keluarga dan perhubungan yang kurang stabil. Gangguan seksual memberi kesan negatif kepada mangsa yang mungkin boleh menyebabkan mangsa mengalami trauma, fobia, ketakutan dan menjejaskan rutin harian. Hal ini secara tidak langsung menjejaskan produktiviti dan keberhasilan hasil kerja bagi seseorang individu. Ditaktifkan juga sebagai perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal atas sebab yang munasabah setelah mengambil kira segala hal keadaan akan menyebabkan seseorang yang waras berasa tersinggung sehingga terhina dan juga terugut. Antara kategori gangguan seksual adalah cubaan untuk merapati orang lain secara seksual, meminta layanan seksual daripada orang lain, gangguan seksual yang mengugut dan juga gangguan seksual yang menyinggung atau menghina. Terdapat beberapa perlakuan keadaan atau perbuatan yang terjumlah kepada gangguan seksual. A adalah gangguan secara fizikal yang mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut berasa kurang selesa, memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium, menjilat atau meraba. B. Gangguan secara lisan iaitu penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, komen, pujian atau mengajukan soalan secara seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual. C. Gangguan secara isyarat iaitu sikap atau perlakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat lain. D adalah gangguan secara visual iaitu menghantar nota, surat, mail elektronik iaitu email, short messaging system SMS, multimedia messaging system MMS, gambar, foto, poster, objek atau bahan-bahan bacaan yang berunsur seksual yang diedarkan menerusi media elektronik, blog, vlog atau platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter atau apa-apa aplikasi lain. Yang I adalah gangguan secara psikologi iaitu perbuatan cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual. Antara tindakan yang boleh diambil oleh mangsa adalah nombor 1, mengemukakan aduan. Unit Integriti UI Jabatan Tempat Bertugas atau membuat laporan polis atau sekiranya tidak pasti sama ada ia adalah gangguan seksual, anda boleh menghubungi pegawai psikologi atau kaunselor, organisasi UI, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA atau agensi-agensi yang mengendalikan isu-isu gangguan seksual untuk khidmat nasihat selanjutnya. Yang kedua adalah mengumpul bukti. Caranya adalah dengan membuat catatan atau merekod kejadian, tarikh, tempat, masa dan sebagainya dengan menyimpan apa-apa nota, surat, email elektronik, email, SMS, MMS, gambar, poster atau objek atau bahan bacaan atau visual yang berunsur seksual yang telah diedarkan menerusi media elektronik, vlog, blog atau platform media sosial seperti WhatsApp, Twitter dan Instagram. Memaklumkan kejadian kepada pihak ketiga adalah seharusnya dan sekiranya perlu mengenal pasti orang lain yang melihat kejadian yang berlaku atau orang pertama yang diceritakan oleh pengadu agar orang berkenaan boleh diminta untuk memberi keterangan apabila diperlukan. Selaras dengan Seksyen 80H Akta Kerja 1955, majikan kini perlu meletakkan poster kesedaran gangguan seksual di ruangan terbuka seperti di papan notis pekerja, laluan masuk pejabat atau tempat yang mudah dilihat oleh pekerja. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan gangguan seksual di tempat kerja, anda boleh merujuki Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2018 iaitu Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Tempat Kerja di laman web rasmi JPA www.jpa.gov.my. Ingatlah, jenayah mengakibatkan padah.